الله الله ربي هو الله. Qutul arif bima'rufih wa qutul ghabiyyi bimu'tadih wa ma'lufih. Makanan arif. Arif mana? Arifina billah. Orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala dengan jalan zauq, wujdan, syuhud wal ayan bil mukasyafah, ya. Dan dengan apa yang dikenalinya, itu berzikir mengingati Allah Ta'ala. Mana qutul arwah bagi arifin ialah at-tawajjuh, asy-syuhud, ya, dan sebagainya. Itu rezeki ruhani dia. Dan makanan orang yang dungu, orang yang jahil yang tak kenal Tuhan, dia panggil dungu. Dengan apa yang dibiasakan dan dijinakkan. Mana apa? Ya, dunia lah tuan-tuan. Makanan arif billah dengan Tuhannya. Makanan orang yang sebaliknya yang tidak cerdik, ia telah makanan mengikut nafsu. Ya, daripada ajsam, makanan jasam di sini luar ni lah makan biasa. Ya. Yang oraian. Orang yang arif ialah yang hatinya tidak makan dan tidak merasa kenyang. Hati dia tak rasa puas, tak rasa kenyang melainkan dengan zikrullah. Ya, dia kenyang berlazat seronok dengan zikir. Ya, bernikmat dia dengan zikrullah. Barang siapa mengambil nikmat, rasa nikmat dengan dunia, seolah-olah kedudukan dia sebagai telur di hujung tanduk. Tahu telur hujung tanduk? Ya. Tak, hujung tanduk tak. Bila dia letakkan gembira hati dia bil khalaik, dengan makhluk. Dia nak letakkan rohani kita dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Benda-benda yang merangkaikan ingatan kita kepada Allah, sama ada zikir khas, lafaz tahlilnya dengan tasbihnya, tahmid dan sebagainya, atau bentuk-bentuk perkara yang membawa kita mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi panggil qutul arwah, makanan roh. Mana penting makanan roh dengan jasad? Jawab dia makanan roh lebih penting. Sebab dia tuan-tuan, ukur kat dia, baru kalau keluar je habis dia. Ya? Roh kalau keluar daripada jasad kita, habis dah. Dia datuk ke, dia nenek ke, dia berdawai ke, habis dah. Tinggal ya, terbujur untuk disiap. Mandi kapan sumbat dalam tanah. Akan jadi makan apa? Ulat. Yang kekal tak mati tu hakikat insan, hakikat diri dia. Itulah rohani dia. Dialah yang pernah mengenali Allah Ta'ala di alam zarri. Ingat kan? Sejarah besar kita semua pernah kenal Tuhan dengan kenal yang hebat. Alastu bi rabbikum qalu, tidak aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab. Ketika alam roh, jasad tak ada lagi. Ya, roh saja. Sebab roh Tuhan kekalkan. Dia makhluk. Dia ada awal Tuhan jadi, tapi dia tidak ada akhir, man Tuhan kekalkan dia. Adapun jasad dia habis kan. Tak payah umur tak berapa hari kan. Ya. Jasad kita akan disumbat dalam liang lahat. Yang hidup sebenar ialah dia. Dia yang mahal, dia akan jaga. Ini terbalik. Sangkar dengan burung, burung tak dibagi makan, sangkar digosok. Ada sahabat saya seorang kan, dia gila main burung mengebuk. Seekor mengebuk tu harga 40,000, 50,000. Sangkar dia 3,000. Ni nak buat contoh, kau balik beli mengebuk. Jadi, kalau mengebuk tu harga 40,000, 50,000, sangkar tu hanya harga 3,000, dia bangun pagi dia gosok sangkar. Oh, dia gilap pun sangkar, kilat-kilat. Burung tak je makan, 2-3 hari burung kaki ke atas jom. Mampu burung. Cerdik tak cerdik, terbalul. Dia tak kerti meletak mana lebih bernilai mahal. Begitulah kita. Oh, jasad luar ni, oh kami solid, kami jaga lagi. Dalam kau tempat tilik Tuhan kau tak jaga. Batin hati kamu tempat Allah tengok kamu tak jaga. Ya, maka ni orang sejahil-jahil dan sebebal manusia. Kami solid. Jasad yang kau jaga ni berapa hari je tuan-tuan. Ya. Buat 50 ke atas je, lagi bini pun dah jalan sebelah jalan seorang ni seorang. Belum nikah mau main pimpinan. Ya, dari belum buat. Bagaimana lah kata tu. Ya. Jadi maknanya bila mati tuan habis. Dan dalam kubur dah siap tunggu. Habis. Yang kita nak jaga itulah ar-ruh. Maka makanan ruh perlu dijaga. Amat zalim bila maka dia tak bagi makan seimbang. Ya, makan zahir nak seimbang, ni lebih besar. Ruh punya makanan, ya. Itulah hubungan kontak kita dengan Allah. Ya, zikir tu semua, baca Quran, zikrullah, ya, malam kita tahajud, buat ibadat dan kerja-kerja perjuangan Islam ni semua dipanggil qutul arwah, makanan ruh. Ya. Benda tu adalah benda yang lazat disediakan oleh Ta'ala. Tapi bila kita nak buat, kita rasa
berat, itu menandakan ada masalah. Makanan lazat, tiba-tiba kita makan jadi tawau, rupanya apa? Dia demam. Dia demam, itu mentawau. Tukang masak dah masuk garam satu genggam, dia kata tawau lagi. Maut ni, rupanya dia demam. Begitulah rohani kita demam. Zikir, benda yang lazat, tapi dia zikir rasa berat. Ya, itu kena cek balik. Semua benda nak dipantau dia. Dan tiada makanan lain yang boleh menguatkan roh dan sir. Ya, iaitulah dalam arti adalah zikrullah. Pada dalam Quran, ibadat lain tak sebut banyak kecuali zikir. Ya, zikran kasira, ingat yang banyak. Zikir yang merupakan roh bagi ibadat kita. Kita ibadat kena ada ingatan, kontak kita dengan Allah Taala. Itu panjang pembahasan ni ya. Kemudian si Sahar radhiyallahu an, disengah daripada Wali Abdal. Ditanya apakah makanan? Orang tanya dia, apa makanan tuan? Dia kata az-zik. Zikir al-hayyul qayyum allazi la yamut. Ya. Maka hati itu seperti jasad yang tiada dapat tidak memerlukan makanan. Kita kena jaga tuan. Ya, sebab kita ibadat banyak, maka rohani kita akan sihat. Kalau kita kurang, maka dia akan lemah. Sebagai kita tak akan lemah badan tu. Sedangkan kita nak buat kerja lebih berat daripada kerja jasad. Jasad kerja kontrak kita pun pikul berat. Dalam lagi berat. Nak memikul dua tanggungjawab, melaksanakan tuntutan dan break tahan. Ledakkan nafsu kepada benda mungkar dan maksiat. Oh, ini bukan senang. Banyak dia orang tombang. Ya. Berdepan dengan taat, payah nak buat. Berdepan dengan maksiat, tombang. Itu menandakan tak ada kekuatan roh. Maka dia kena cek balik kat mana silap dia dan perlu diobat. Likul lida'in dawa fatadah. Wow, tiap-tiap penyakit ada ubat, maka kamu kena berobat. Jalan sufi ni berobat itu penting. Ialah untuk menghidupkan dia. Kemudian makanan tubuh ialah setiap makanan yang telah dibiasakan mengenyangkan kebanyakan orang atau makanan rujih, makanan asasi kita. Manakala makanan hati, itulah kita makanan ahlil arifin. Makanan orang-orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala tadi ialah menyebut Tuhannya Al-Hayyul Qayyum. Mana ingatan dia tadi kepada Ta'ala itu sebagai makanan. Mana apa rasa kenyang. Ya, lazat dia, seronok, sedap dia, rasa puas, rasa kenyang ruhani dia bila dia menghadap hadirat Allah Ta'ala. Ya, itu hakikat sebenar. Kalau tak jadi begitu, mana kena cek balik. Rohani dia masalah. Ya, wayar putus, gabut tak tahu. Ya. Begitu juga makanan jasad luar. Ya. Kita makan tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesihatan, kecergasan untuk buat kerja. Maka luar cara luar, yang dalam cara dalam. Maka kalau ukur mana besar, yang dalam ni lagi besar sebab dia, ya, dengan sebab dia kita hidup. Kalau dia keluar dia kan kita buat habis. Kemudian sesungguhnya jasad apabila tidak makan akan mati. Ini hukum apa dipanggil? Hukum adi, hukum adat. Adat biasanya kalau tak makan apa boleh bawa kepada kematian, kelaparan dan kematian. Kalau kata nak hidupkan itu tak ada masalah. Ya, ini adat, kebiasaan hukum. Ada hukum akal harus. Ya, malaikat tak makan nanti ambil harus ditanggung. Tak ada pernah minum teh pun tadi. Tak makan terus. Itu kuasa Allah Taala Maha Besar. Ini nak ceritakan segi adat dia kalau tak makan menyebabkan kematian. Begitu jugalah keadaan dengan hati. Ya, rohani kita, diri kita ni orang panggil macam-macam. Ada panggil roh, ada panggil sir, ada panggil lam, ada panggil apa lagi? Ya, fuad, syarab, nama macam-macam mana dalam hadis. Dia juga panggil maratib, al-qalb. Hati kita ni kalau peringkat awam bawah kan dia panggil sadar, sadrun. Quran sebut apa? Afaman syaraha Allahu lil Islam wa huwa alam. Faman syaraha sadra. Ya, mereka yang tuan buka sadar. Pada Islam, fahuwa ala nurin min rabb. Dia ada nur daripada Tuhan. Ya, sadar. Peringkat awam. Dia naik lagi iman dia naik, dia peringkat qalbi. Ya, innan nura iza dakhalal qalb infasawan syarah. Hati itu kata Rasulullah sedang, ya, bila dipancarkan nur daripada Ta'ala, nur iman, nur makrifat masuk dia, infasawan syarah, dia lapang tenang. Itu tanda dia. Bila sahabat tanya ada tanda Rasulullah, itu kata 3 tanda Rasulullah. At-tajafi an daril ghurur, wa inaba ila daril khulud, wa istidad lil maut qabla nuzulil maut. Ya, at-tajafi an daril, hati dia sudah renggang dengan dunia yang menipu daya.
Dia ambil dunia, tapi dunia yang boleh memberi manfaat dunia akhirat, yang selamat. Adapun dunia mengikut nafsu atau semua dia tendang, terkejam. Jadi tanda waktu hati dah ada nur. Ya. Wal inaba ila daril khulud, dan hati dia sentiasa ingat tempat kembali dia. Kalau hari ini malaikat maut datang nikah, berpindahlah aku daripada peratapkan langit, berlantaikan bumi, masuklah jasadku dalam liang lahat. Startlah kita mula hidup alam barzah sebagai mukadimah nak pergi ke alam zat, sana lebih hebat lagi. Benda tidak ada kepala dia, maka dia akan istiqdad. Istiqdad di lemar qabla nuzulihi maut, dia mensediakan amalan untuk kesana. Ya, jadi kita yang semayang kenal surah masjid, belajar cik ilmu, bermakna hati dia sudah ada nur. Kalau tak ada nur, surah masjid dia tak kenal, gelap. Masjid kampung kau kat mana? Tak puasan lah. Masjid tak puasan, punya puaka tu. Itu memang gelap tu. Itu gelap. Terus kata nak pergi masjid, masjid tak puasan. Kau tanya disco pub, apa dia kenal? Ini makna beza orang sedar, zulmah, kegelapan. Jadi bila ada pancaran nur, dia terang. Ya, dia naik peringkat qalbi. Atau naiklah peringkat atas lagi banyak lah. Ya. Peringkat puan, kazabat puan marah, peringkat syarab. Ya, dia punya kuat tarikan tu, peringkat syarab. Quran kata apa? Qad syarafaha hubbah. Itu ceritakan Zulaiha dengan Nabi Yusuf. Macam mana dia duduk bangun, dia dengan ingat Nabi Yusuf. Begitulah. Orang yang sampai peringkat ni, di mana dia duduk bangun, dia dikiam, qu'ud, wa ala junubihim, semua hati dia mak Allah. Itu dipanggil apa? Kualiti iman dia, makrifat dia kuat. Dan itulah sunnah yang paling besar yang daripada Rasulullah SAW. Di dua-dua mata ini, tapi batin hati dia tadi. Perlukan kepada bentar, riyadhah, mujahadah, dan banyakkan azkar.